Jadi ini Suruhanjaya Perkhidmatan Polis merupakan satu Suruhanjaya ditubuhkan di bawah perlembagaan saudara. Ia memusyarat untuk kerja-kerja peningkatan pangkat. Tetapi yang herannya, apabila Ketua Polis Negara menyatakan Suruhanjaya Perkhidmatan Polis tidak ada pejabat. Sebesar-besar Bukit Aman, ada bangunan tambahan baru, bangunan begitu tinggi, tak ada pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Polis. Kalau mengikut kenyataan daripada Ketua Polis Datuk Tan Sri Amir Badun, saya pun terkejut. Sebab Suruhanjaya Perkhidmatan Polis adalah satu Suruhanjaya yang paling penting, yang akan menentukan kenaikan pangkat para pegawai-pegawai bakal mentadbir pasukan Polis Diraja Malaysia. Pejabat pun tak ada. Dan yang terbaru apabila saya melihat seorang peguam iaitu Saudara Mat Fitri Asmuni, dia menyatakan, ini pencerahan, dia menyatakan berdasarkan kepada akta polis pada aktanya, di bawah akta polis 1967, Ketua Polis Negara tidak boleh bersara. Itu yang saya katakan sudah 2-3 minggu dulu. Saya dah nyatakan semalam. Dan ini disahkan oleh peguam. Dia kata berdasarkan akta polis 1967, Ketua Polis Negara tidak boleh bersara semasa tempoh darurat masih berkuat kuasa. Itu yang peguam Saudara Mat Fitri Asmuni. Oleh itu beliau meminta supaya Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Kerajaan Malaysia memberikan penjelasan mengapa berlakunya perlantikan Ketua Polis yang baru. Sedangkan Seksyen 15 Akta Polis 1967, Seksyen 15, malam saya dah baca dah, di bawah Akta 344, jelas menyebut, apa kata dia? Dia kata, tidak ada seorang pun pegawai polis boleh bersara semasa darurat masih berkuat kuasa. Dalam Seksyen 2 Akta 344 mentafsirkan pegawai polis adalah sebagai seorang anggota polis Diraja Malaysia. Dalam Seksyen 4 Akta 344 pula menyatakan bahawa pasukan hendaklah di bawah perintah Ketua Polis Negara yang adalah seorang pegawai polis. Jadi artinya kalau beliau selaku Ketua Polis Negara hanya boleh disandang oleh seseorang yang menjadi pegawai polis saja, ia tidak boleh dilantik dari kalangan orang politik atau siapa pun selain daripada seorang pegawai polis. Oleh itu jelas katanya pegawai polis yang ada dalam perkataan pegawai polis yang ada dalam Seksyen 15 Akta 344 tersebut turut merujuk pada jawatan Ketua Polis Negara yang menjadi ketua pasukan kepada pasukan polis Diraja Malaysia. Sebab itu saya katakan, kita sekarang ni timbul tanya 3 bulan nanti Tan Sri Amir Badun akan berhenti. Dan kabarnya Tan Sri Akil telah pun diumumkan sebagai Ketua Polis yang baru. Sedangkan kalau mengikut di bawah Seksyen 4 Akta Polis, dia tak boleh berhenti. Dia hanya boleh berhenti setelah darurat ditamatkan. Jadi kalau nak suruh dia berhenti, tamatkan darurat. Itu boleh. Selagi darurat itu berkuat kuasa, selagi itulah Ketua Polis tak boleh berhenti. Malahan pegawai-pegawai polis pun tak boleh berhenti. Ini gambaran yang saya dapatlah. Jadi kita dengar apa kenyataan daripada mantan Ketua Polis Negara, iaitu yang bagi Tun Halim Omar. Kata Tun Halim Omar, Datuk Seri Hamzah sebagai Menteri Dalam Negeri tidak punya kuasa mentadbir PDRM. Pasukan polis ialah di bawah arahan dan kontrol Ketua Polis Negara. Ini termaktub dalam Akta Polis 1967. Ini dan pengurusi SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Polis, langsung tiada kuasa terhadap pasukan polis. SPP iaitu ahli-ahli SPP yang bersidang di bawah pengurusinya mempunyai kuasa yang terhad terhadap pegawai-pegawai polis, iaitu untuk pelantikan, penempatan, pemangkuan dan tata tertib pegawai polis. SPP ini Suruhanjaya Perkhidmatan Polis, tiada kuasa memberi arahan kepada IGP, Ketua Polis Negara, tentang tugas-tugas hakiki, apatah lagi kepada anak buah IGP di belakangnya. Jadi pengurusi SPP ini dia tak boleh, kau kena buat gini, tak boleh bagi arahan. Ataupun kalau Ketua Polis dah ikut, dia kena dibagi arahan ikut orang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tak boleh. Sebab itu dilihat seperti mencampuri urusan polis. Jadi pendek kata, Menteri selaku pengurusi SPP tiadalah hak nak menyuruh IGP dan anggotanya melakukan apa-apa yang mereka tak dibenarkan oleh undang-undang melakukannya,
atau tidak melakukan apa-apa yang mereka dikehendaki undang-undang melakukannya. Dan hanya IGP boleh menentukan prioriti terhadap sebagai tugas. Jadi beliau berpendapat perkara pertukaran dan kenaikan pangkat seseorang pegawai polis yang dicadangkan kepada SPP ialah perkara sulit, yang tak boleh didedah kepada pihak yang tidak berhak, sehingga SPP telah mengumumkan keputusannya. Jadi pengurusi SPP kadang-kadang tersilap kalau dia membincangkan dengan pihak yang tidak berhak. Pengurusi SPP tersilap juga menggunakan asal-usul seorang pegawai polis sebagai alasan pertukaran atau kenaikan pangkat. Sebab kita dengar dalam video tape tu, memang Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri ada menyebut budak-budak kita, dia pun asal budak kaya, tak boleh disebut. Ini adalah rahsia dalam mesyuarat saja. Jadi ini pelanggaran ini. Jadi sebab itu saya katakan pada Dato' Sri Hamzah kena segera menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan persepsi masyarakat yang terlalu buruklah pada pasukan polis ni. Jadi kalau tak silap kita hanya 14 perkara saya terdapat dalam laporan sulit seorang pegawai kanan polis sebagai penentuan kesesuaian kenaikan pangkat dan penempatan pegawai-pegawai kanan polis. Itu kenyataan daripada Tun Hanif Mohamad, seorang mantan ketua polis yang begitu berwibawa, yang meninggalkan jasa yang cukup besar pada negara. Dan pasukan polis sewaktu ditadbir berada di bawah pemerintahan beliau menjalankan tugas dengan begitu baik. Kemudian jangan lupa saya dapat menerima juga tentang kenyataan Tan Sri Musa Hassan, juga mantan ketua polis negara. Elok kita santuni, tapi saya nampak macam ada percanggahan sikit, tapi kita dengar elok. Saudara Rosli Musa ni bak kata cerita Piramli, abangnya pun kita boleh kontrol. Ini kan timbalannya. Cerita Piramli dah, Saudara Rosli Kata Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa menolak dakwaan Tan Sri Abdul Hamid berwujud campur tangan politik dalam urusan pelantikan Ketua Polis Negara. Dia kata tak mungkin, dia tak percaya benda itu berlaku. Kerana beliau menegaskan Tan Sri Abdul Hamid tidak sepatutnya menimbulkan isu kononnya wujud campur tangan politik dalam pelantikan Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani sebagai Ketua Polis Negara. Tidak timbul soal campur tangan politik dalam pelantikan Ketua Polis Negara, kerana Menteri Dalam Negeri selaku pengurusi selanjutnya pasukan polis berhak menentukan siapa calon sesuai untuk jawatan nombor 1 dan polis berkenaan. Itu kenyataan daripada Tan Sri Musa. Nama individu berkenaan kemudiannya akan dikemukakan kepada Perdana Menteri dan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi mendapat perkenan bagi pelantikan Ketua Polis Negara baru seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jika kita tak mahu lagi Menteri Dalam Negeri campur tangan katanya dalam pelantikan dan kenaikan pegawai kanan polis, maka kerajaan kena pindahlah Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan individu lain termasuk hakim atau bekas hakim dilantik sebagai pengurusi SPP baru. Itu kenyataan daripada Tan Sri Musa. Jadi nampak ada percanggahan. Jadi sebab saya katakan ni keadaan tidak begitu tentram. Puncanya apabila ada perbelahan. Jadi berserabutlah Kementerian Dalam Negeri berserabut. Sebab itu saya lihat saudara Arif Faizal Makno di antara kedua saya, dia kata belum lagi reda isu berkenaan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia, kini timbul pula isu baru apabila Datuk Seri Hamid Badul dalam satu majlis telah secara terbuka membongkar campur tangan Menteri Menteri KDN dalam PDRM, Pasukan Polis Diraja Malaysia. Menurut Datuk Seri Hamid, sikap Menteri KDN yang mencampuri urusan dalam menentukan pelantikan pegawai PDRM adalah amat mengecewakan serta boleh menjadi punca wujudnya perpecahan atau berpuak-puak dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Jadi kenyataan itu adalah bukti kukuh untuk rakyat menolak Kerajaan Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang, demi untuk memastikan tidak lagi wujud budaya campur tangan politik, demi memastikan pihak ini memiliki kemampuan untuk terus berkuasa. Pendedahan terbuka yang memberi petunjuk jelas betapa wujudnya kerosakan serius dalam sistem pentadbiran negara disebabkan campur tangan politik oleh Menteri Dalam Negeri selama ini. Bahkan adalah tidak mustahil sekiranya besar kemungkinan berlaku penyalahgunaan kuasa dari kalangan ahli politik yang menggunakan pihak badan berkuasa dalam menekan musuh-musuh politik mereka. Ini yang kita tak mahu. Kita tak mahu, kita nak berpolitiklah secara matang. Tak kisah selera mewakili parti apa saja.
Saudara boleh jadi parti keadilan, saudara boleh jadi parti UMNO, saudara boleh mewakili parti PBN, saudara mewakili parti PAS, apa saja. Tapi jangan sekali-kali menggunakan elemen buat kuasa. Jangan gunakan elemen lembaga hasil dalam negeri untuk menekan. Kalau tak ikut, tak sokong, maka lembaga hasil dalam negeri akan menghantar saman berhubungan dengan cukai, taksiran cukai yang tak dibayar dan sebagainya. Ataupun menggunakan jabatan immigration, jabatan berkuasa, ataupun custom, ataupun pihak polis. Buat imah sekalipun dengan tentera. Sebab dalam pasukan tentera dia punya MIO, Military Intelligence Officersnya. Jadi kita tak mahu pula tiba-tiba dengar pula nanti ada pula menteri mencampuri urusan ini, gunakan MIO ni untuk menekan pemain-pemain politik. Sebab itu berkali-kali kita katakan negara kita mengamalkan separation of power, eksekutif, legislatif dan judiciary. 3 ini perlu dipertahankan. Negara kita ini adalah negara rule of law, bukan negara law of the jungle. Jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan pasukan penguatkuasa tidak diizinkan untuk menekan mana-mana pihak. Kalau dia pembangkang, biarlah dia pembangkang. Sebab dalam parlimen demokrasi perlu ada pembangkang. Di Singapura dulu satu ketika tak ada parti pembangkang yang menang, terpaksa dikreatkan jawatan pembangkang supaya ada check and balance. Kalau tak ada pembangkang susah juga. Jadi pembangkang ini perlu kita santuni, bukan untuk kita tekan. Apa yang berlaku di negara kita, kadang-kadang kita melihat bahawa ada pembangkang yang ditekan macam-macam. Ini yang tak baik. Sebab itu kadang-kadang suasana itu pimpinan melakukannya parti yang rosak, parti yang mendapat buruk. Saya tak setuju kalau ada pimpinan-pimpinan UMNO menggunakan elemen-elemen polis, menggunakan elemen tentera, menggunakan elemen lembaga hasil dalam negeri untuk menekan musuh politiknya.